Kita sambung kitab Risalatul Tauhid pada muka surat 49, kitab Jawi Lama. Muka surat kitab Jawi Lama, muka surat 49, baris 4 daripada bawah. Betul? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrah dan iradah Tuhan. Kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru dan tersalah bawa, maka daripada parti pelajaran ilmu tauhid di dalam perkara nasib pada bahagian ta'aluk kudrah dan iradah Tuhan telah merangkakan ketentuan-ketentuan nasib itu pada Lauh Mahfuz yang merupakan 4 macam. Yang pertama, ketentuan yang dinamakan suluhi qadim. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan mematutkan jua bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan segala halnya, daripada ditiup roh sehingga mati, tetapi perkara ini belum ditentukan. Yang kedua, ketentuan yang dinamakan tanjizi qadim. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan telah menentukan bahagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan lain-lain, hal daripada baik atau jahat, pandai atau bodoh, kaya atau miskin. Yang ketiga, ketentuan yang dinamakan qubdah di dalam genggaman kudrah Tuhan pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan atau tiada diluluskan. Maksudnya adalah ketentuan ini ada di dalam timbangan Tuhan. Maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia itu terhadap kepada usaha, kemahuan dan permohonannya kehadrat Tuhan. Keadaan manusia itu ada yang bersungguh-sungguh berusaha dan meminta supaya ditambah lagi rezekinya, dan ada bersungguh menjaga kesihatan dengan berubah serta mohon panjang umur, berubat, kesihatan dengan berubat serta mohon panjang umur. Dan ada setengah pula manusia sudah memadai apa yang ada dan tidak ia bersungguh berusaha, dan ada separuh tidak berusaha dan tiada berkemahuan. Yang keempat, ketentuan yang dinamakan tanjizi hadis, kelulusan baharu. Maka pada ketentuan inilah terletaknya kadar nasib manusia yang akhir sekali. Kemudian daripada Tuhan telah menilik dan mengawasi akan gerak-geri hambanya. Umpamanya Zaid pada suluhi qadim, ia akan mendapat kadar yang patut daripada ketentuan Tuhan
tentang rezekinya, umurnya dan lain-lain perkara. Kemudian ditentukan pada azali, pada rezekinya dan sebagainya. Maka di dalam masa qubdah suluhi qadim, Tuhan menilik adalah Zaid berlebih usaha dengan maksud supaya dapat rezeki yang lebih dan berdoa-doa supaya dipanjangkan umurnya, serta ia mengubah sikapnya daripada jahat kepada baik. Manakala diterima permohonannya itu, maka ia beroleh sebagaimana yang dihajatnya. Kalau mula ia mendapat RM2, tetapi dengan sebab berlebih berusaha, maka ia mendapat RM3. Dan umurnya mendapat tambah, dan halnya telah berubah kepada baik, ialah dengan usaha dan kemahuannya. Sebaliknya, jika Tuhan berkehendak, boleh pula dikurangkan dari apa yang telah ditentukan. Demikianlah aliran fahaman di dalam perkara nasib, yang dilarang kita melupakan dengan berserah bulat-bulat kepada Tuhan, dan diperintah kita sekalian berdoa untuk memperoleh nasib itu. Walhasil, hendaklah disertakan dengan bermohon dan bertawakul kepada Tuhan. Maka sifat kudrah dan iradah tidak takluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki, kerana jika takluk pada wajib untuk mengadakan yang wajib hakiki, maka lazim tahsilul hasil, dan jika takluk pada wajib untuk mentiadakan yang wajib, maka lazim ketika itu bertukar hakikat wajib kepada harus, oleh sebab hakikat wajib tiada terima tiada. Dan jika takluk pada yang mustahil untuk mentiadakan yang mustahil, maka lazim tahsilul hasil, dan jika takluk pada yang mustahil pada mengadakan yang mustahil, maka lazim ketika itu bertukar hakikat mustahil kepada harus, kerana hakikat mustahil tiada terima ada. Takluk ilmu. Habis dah. Baik. Apa benda ni? Ni dia dalam sikit tapi tak apa, kita pergi pelan-pelan. Kita baca balik. Tadi baca sepintah lalu. Jadi kata musannif, pengarang kitab, ini kita berada di bawah tajuk perbahasan gabungan antara sifat kudrah dengan iradah. Ingat balik, kudrah sifat apa? Iaitu Allah berkuasa. Iradah, Allah berkehendak. Kemudian perbahasan di sini ialah perbahasan takluk. Takluk kudrah dan takluk iradah. Takluk ni menuntut lebih sifat daripada zat. Maknanya kerja kepada sifat tersebut. Boleh kata begitulah. Sifat tu buat apa? Macam tu. Apa function ataupun apa tugas ni? Macam tu lebih kurang lah. Maka di bawah ini kita dah belajar dah sebelum ni takluk kudrah, yang pasal tanjizi, hadis lah apa semua tu. Sama juga dengan takluk iradah hari tu. Kita dah bahas dah. Sekarang ni dia nak gabungkan. Maka di bawah ini dia kata dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia. Rangka maknanya susunan lah. Macam mana perjalanan nasib seseorang manusia tu, yakni hamba, yakni kita semua. Ini manusia. Kalau makhluk lain pula. Tapi dalam kitab ni dia hanya fokus pada manusia je. Kalau baca kitab macam Aqidatun Najin dan sebagainya tu, dia ada cerita pasal macam mana pula rangka nasib bagi kehidupan makhluk lain, seperti binatang ataupun malaikat. Yang ni untuk manusia. Jadi dia tak sama. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrah dan iradah Tuhan.
Ditilik maknanya dengan pemerhatian. Tilik itu maknanya pemerhatian yang teliti. Diteliti daripada sifat kudrah dan iradah Allah. Kaji, maknanya ulama mengkaji akan sifat kudrah dan iradah Allah tu, kemudian nak dikaitkan dengan keadaan nasib kehidupan manusia ini. Macam tu. Kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru. Sebab dalam bab nasib ni, bab takdir kehidupan kita ni, banyak orang salah, dia kata. Banyak orang silap, tersalah sangka dan tersalah bawa, dia kata. Ni, terlalu banyak orang terkeliru dan tersalah bawa. Maka daripada parti isi pelajaran ilmu tauhid, khususnya yang nak dimasukkan di sini parti pelajaran ilmu tauhid menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling penting. Kena faham, inilah aliran kita punya fahaman aliran ahli sunnah wal jamaah, fahaman aswaja. Jangan sampai keliru ikut fahaman lain. Maka daripada parti pelajaran ilmu tauhid di dalam perkara nasib, bab nasib ni maknanya takdir lah. Dalam bab nasib takdir kehidupan kita ni, pada bahagian takluk kudrah dan iradah. Ini nak bahas tentang takluk kudrah dan iradah. Nak dikaitkan takluk kudrah iradah itu dengan takdir ataupun nasib kehidupan kita manusia. Takluk kudrah dan iradah Tuhan telah merangkakan ketentuan-ketentuan nasib. Jadi ulama dah rangkakan, dah susunkan ketentuan nasib manusia itu. Itu pada lauh mahfuz. Okey, apa maksud di sini? Okey, lauh mahfuz tu apa dia? Kita sentuh sikit cerita Isra' Mi'raj ni, masih lagi musim-musim ceramah Isra' Mi'raj. Okey, lauh mahfuz ni tempatnya di mana? Dia berada di langit yang ketujuh, atas tinggi, kat langit yang ketujuh, dekat Sidratul Muntaha, area situlah, berdasarkan apa yang kitab sebut macam tu. Lauh mahfuz ni satu makhluk, dia ada geng, ada kawan baik dia, partner dia, iaitu namanya qalam. Ada dua makhluk situ, satu namanya qalam, satu lagi namanya lauh mahfuz yang dicipta Allah. Apa fungsi? Okay. Lauh mahfuz ni, lauh lam waw ha tu, lauh tu maksudnya papan tulis dari segi bahasa. Lauh tu dari segi bahasanya, kalau buka kamus, artinya papan tulis, macam whiteboard macam ni lah lebih kurang. Tapi bukanlah dia macam whiteboard ni, jangan faham dia whiteboard pula. Lagi kata salah marker pula lah, tak ada kena-kena. Jangan duk bayang macam ni. Cuma nak cerita maksud lauh mahfuz tu ialah papan tulis, benda yang digunakan untuk menulis. Macam tu lah. Lebih kurang. Mahfuz bukan mahfuz tu. Mahfuz tu pakai kan. Mahfuz ni, maksud mahfuz ni ambil daripada perkataan hafazah. Hafazah maksud apa? Pelihara, hafaz. Kita sebut hafaz ataupun kita sebut hafal Quran, hafaz Quran. Hafaz tu maksud pelihara. Bukan maksud, kalau kita faham hafal ni makna ingat, baca lepas tu ingat. Itu bahasa kita lah, bahasa pasar ni. Dari segi bahasa Arab yang sebenar, hafaz tu artinya jaga, pelihara. Sebab tu tahfiz, mereka yang menjaga apa? Al-Quran. Itu kita panggil ma'had tahfiz tu. Maknanya satu tempat di mana di tempat itulah tempat jaga Quran. Berapa dia jaga Quran? Tu dia hafal, jangan bagi ayat Quran hilang. Jadi kalau takdir lah kata Quran ni dibakar semua sekali, sampai tak ada selai pun tak ada dah atas muka bumi ni, Quran tetap ada. Sebab apa? Sebab ada hufaz, ada orang yang menghafal Quran tadi tu. Mereka ni lah penjaga Quran. Nak? Dia macam ni lah. Kan ada orang kerja jaga kan, guard, kita panggil guard lah, jaga. Walaupun title jaga, tapi lain, dia bergantung kepada apa yang dijaga. Kalau dia jaga benda yang orang cakap apa, macam biasa-biasa,
rate gaji pun biasa-biasa. Tapi kalau dia jaga tu benda besar, rate gaji pun besar. Kan, contoh, kalau jaga sekolah, mungkinlah berapa je sangat. Kan, contoh, bukan kita nak hina tak. Tapi nak cerita kedudukan tadi tu. Kalau setakat dia jaga sekolah, gad sekolah, berapa gaji dia? Rate tu, biasa-biasa je lah. Orang jaga B40 macam tu kan. Tapi kalau dia jaga bank negara, jaga agak, tapi bank negara, takkan gaji kecil. Sebab yang dia nak jaga kat dalam tu, nilai-nilai tu dalam. Jadi bukan leke-leke. Ya, kerja apa? Jaga. Jaga je. Enggak. Jaga bank tu. Bank mana? Maybank. Bukan Maybank. Bank negara tu. Tu besar tu. Itu kira pangkat besar tu. Bukan sebarangan orang tu. Kan? Jadi, itu baru jaga duit. Ini jaga Quran. Besar mana lagi? Kan? Ada nilai ya? Tak ternilai nilai Quran tu sendiri. Yang jaga hebat. Sebab tu Allah tak bagi semua orang, Allah pilih. Tu kita pun bukan semua boleh hafal Quran. Nak lagi-lagi pula kalau nak hafal 30 juzuk, kalau hafal 1 2 3 surah boleh tak? Tapi nak hafal 30 juzuk Quran, bukan. Saya pun Allah tak pilih. Dia tak hafal 30 juzuk Quran. Kan? Ada orang tertentu. Tu yang dikatakan ulama, mereka yang terpilih, yang terpilih itu, itulah tanda kewaliannya. Jadi wali dah orang yang hafal Quran ni. Tapi wali sugra, wali kecil. Tapi jangan ingat boleh terbang pula, boleh jalan atas air ke, tak ada. Jalan atas lecak boleh dia bukan wali yang maksudnya macam tu. Ni karamah yang ada pada dia, iaitu boleh ingat ayat Quran 6236 ayat. Bukan senang. Itu satu karamah lah tu. Kan? Satu kemuliaan yang Allah beri dekat mereka yang terpilih hafal Quran. Ya. Jadi itu maksud mahfuz. Mahfuz artinya yang terpelihara. Tempat yang dipelihara. Lauh mahfuz artinya papan tulis yang dipelihara, yang dijaga. Maksudnya macam tu. Kenapa yang dijaga? Sebab apa nak kena jaga? Macam tadi yang saya sebut. Kenapa nak kena jaga? Sebab benda kat dalam tu benda bernilai. Jadi maksudnya lauh mahfuz ni suatu benda yang sangat bernilai. Sebab apa? Dalam tu tercatat segala rahsia. Rahsia apa? Ni rahsia kehidupan nasib setiap kita. Tertulis di situ kita ni lahir bila, kahwin dengan siapa, isteri berapa, anak berapa, kan, kerja apa, gaji berapa, rezeki macam mana, berapa banyak, kan, semua tercatat dalam tu. Mati bila, semua ada di lauh mahfuz tu. Tertulis. Dan siapa yang tulis? Tadi saya sebut tadi, makhluk yang bernama kolam. Kolam ni jangan bukan kolam renang gitu. Kolam tu maksudnya pena, pen. Tapi jangan bayang pen macam pen kita pula. Lagi kata tak ada dakwah pula lah. Ni pen yang Allah cipta. Macam mana? Wallahu alam, tak tahu. Tapi hebatlah. Suatu yang Allah cipta ni hebat. Mana sama dengan manusia cipta. Manusia cipta lekeh. Nah, ni Allah cipta, hebat. Pena ni, kolam ni tadi, dia akan gesek pada lauh mahfuz. Gesek. Apa Allah suruh tulis, dia tulis. Tercatat segala-gala apa nama maklumat. Okey, timbul satu soalan. Kenapa Allah suruh kolam tulis kat lauh mahfuz, sedangkan Allah itu sendiri Tuhan yang maha kuasa? Tak payah tulis, tak apa, Allah tahu segala-galanya dalam ilmunya. Kenapa nak kena tulis? Siapa boleh jawab? Bukan suruh tengok saya, suruh jawab. So apa? Sebagai hujjah, sebagai bukti, supaya nanti tak ada siapa boleh pertikai. Sama macam roket dan atik. Tak payah roket atik, tak apa, Allah tahu dah apa saja kita buat. Betul tak? Tapi kenapa Allah cipta roket atik dekat bahu kanan kiri kita ni? Mencatat apa saja kita buat. Ngaji, dia tulis ngaji. Mana? Tidur, dia tulis tidur. Tak tidur kat rumah lah, bukan tidur sini. Tak ceritanya masa kita ni apa saja kita buat. Apa saja kita buat, dia tulis makan, dia tulis makan.
Kan? Curi selipar orang dia tulis, curi selipar orang. Kan? Kalau terambil tu lain, tu kan curi, tu tak sengaja. Dia tulis, semua benda dia tulis. Apa nak tulis? Kan Allah tahu dah. Nak tulis tu sebagai hujah, sebagai bukti. So nanti kalau manusia nak petikai, saya tak ada apa ni bukti. Ni tercatat ni. Dalam tercatat ada macam CCTV pula tu. Ada rakaman ni apa kita buat ni, ada. Nanti Allah akan tayang. Oh, nampak balik muka kita sebiji apa benda kita buat. Kita buat belakang orang, seorang-seorang, kat rumah, kat bilik ke apa ke, semua habis. Melainkan segala aib yang telah kita minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa itu dan Allah telah terima taubatnya, barulah aib itu Allah simpan. Allah tahu tapi Allah tak tunjuk, sebab nak jaga aib kita. Tapi setelah taubat kita tu diterima, kalau taubat tu tak diterima, tayang juga aib mempunyai. Masa tu manusia akan malu semalu-malunya, sehingga kan dia punya peluh ni kan, kita kalau malu kan nervous sehingga keluar peluh kan, peluh ni keluar ni sampai Nabi kata ada yang setara dada, ada yang setara tengkuk, ada yang sampai kat hidung, ada yang sampai tenggelam dengan peluhnya sendiri. Kenapa? Terlampau takut dan terlampau malu bila segala kehidupannya ditunjuk dan ditayangkan. Bukan kat dia seorang, kalau dia seorang tak apa, di khalayak ramai semua sekali. Oh, Allahu Akbar. Bayang, saya lagi takut. Orang duk sanjung kata ustaz duk cium tangan lah apa. Mok, tengok. Aku agak dah, kata dia. Mampun. Agak dah. Masa dunia lagi aku agak dah. Dia memang, tengok. Memang apa itu. Anak, jadi pengusi, kan? Jadi imam. Sebab tu, title tu je sedap. Tapi nak tanggungnya, kan? Sebab tu bila kita ada amanah dan ada tanggungjawab, ada jawatan sesuatu, jagalah habis-habis. Tu Saidina Umar sampai menangis-nangis bila dia jadi khalifah. Takut buat ni. Kan? Ni jadi agung, jadi sultan, jadi Perdana Menteri, jaga. Kan? Habis semua akan ditayang, ditunjuk. Apa duk buat, apa kita duk buat. Depan orang kita boleh cover lagi, Allah tak ada. Itu tercatat semua tu. Jadi Lauh Mahfuz sebagai hujah dan juga bukti supaya kita manusia tak ada siapa boleh petikai. Sebenarnya sebab semuanya telah tercatat oleh Lauh Mahfuz yang dicipta Allah di Sidratul Muntaha, tempat dia di atasnya tu, di langit 7. Itulah nama dia Lauh Mahfuz. Ya, jadi yang tertulis di Lauh Mahfuz ni ada apa? Kata ulama, merupakan ada 4 macam. Ada 4 perkara yang tertulis di situ. Apa dia? Yang pertama, ketentuan yang dinamakan suluhi qadim. Pertama sekali, ketentuan Allah, iradah Allah yang dinamakan suluhi qadim. Nama ketentuan tu namanya suluhi qadim. Apa dia suluhi qadim ni? Maka di dalam ketentuan ini, dalam suluhi qadim itu, Tuhan mematutkan jua bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan segala-segala halnya daripada ditiup roh sehingga mati, tetapi perkara ini belum ditentukan. Okey. Dan pada suluhi qadim ni ada setengah kata suluhi qadim ni macam waktu azali, waktu Allah nak cipta makhluk. Jadi waktu tu sudah ada orang cakap apa, perancangan dan apa yang Allah nak buat lah. Mana kata Allah nak buat orang ni umurnya macam mana, pilihan yang ada, Allah ikut Allah, rezekinya macam mana, hal segala perkara-perkara yang berkait dengan nasib kehidupan dia tu. Dan daripada semenjak dia ditiup roh sampailah dia mati. Malah bukan setakat sampai mati, berkait sampai kepada masuk syurga ke neraka ke macam mana, semua habis.
Tetapi benda tu belum ditentukan, belum dikhususkan. Baru saja orang cakap apa, dalam ilmu Allah nak buat macam mana ke pada makhluk ni, keadaan dia. Yang kedua, tercatat juga dalam Lauh Mahfuz itu ketentuan yang dinamakan tanjizi qadim. Yang kedua namanya tanjizi qadim. Tanjizi itu tunai, pelaksanaan. Qadim tu sisi Allah. Pelaksanaan di sisi Allah. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan telah menentukan bagi manusia di dalam perkara umurnya. Dalam yang kedua ni pula, Allah tadi Allah hanya baru orang cakap apa, dalam ilmu Allah nak buat macam mana, ikut kehendak Allah, tapi belum lagi ditentukan. Yang kedua ni barulah berlakunya penentuan yang istilah namanya tanjizi qadim istilahnya. Maka Allah tentukan setiap orang tu. Saya ambil contoh saya sendirilah, Syakir. Umurnya berapa dah tentu, siap. Dah ada ketetapan dah, cuma kita tak tahu umur kita bila, sampai bila. Rezekinya berapa. Kita ni tuan-tuan, kan, cuba kira-kira balik. Kita ni sebenarnya semuanya jutawan dah, saya rasa. Kita ni semua jutawan. Sebab apa? Kira balik berapa semua rezeki kita daripada lahir sampai hari ni. Makan, minum, beli barang itu, beli ni. Kalau tak campur-campur lah, rasa kat bilion ke apa, juta ke apa, kan? Ratus juta ke apa, tak tahu, kan? Itulah rezeki kita sebenarnya. Rezeki kita secara keseluruhan. Itu maksud Allah Maha Kaya, setiap seorang tu. Tapi Allah bagikan dia bukan sekaligus. Allah bagi ikut masa dia. Hari ni berapa banyak rezeki? Hari ni 200 contoh rezeki dia. Esok 1,5. Lusa RM2 je pula, turun pula. Ikutlah. Tapi kalau dicampurkan semua, banyak kita ni. Dekat juta rasanya rezeki kita ni. Tapi Allah bagi sikit-sikit. Kenapa Allah bagi sikit-sikit? Sebab Allah tahu kita ni tak pandai urus. Sebab kita ni lemah. Kalau Allah bagi sekaligus lah, katalah contoh rezeki kita 10 juta dalam sepanjang hidup ni. Allah bagi gedeguk 10 juta. Tak sampai 10 hari habis. Lepas tu baki hari lagi nak apa? Mampu situ, dah tak ada habis lah. Lepas tu Allah bagi sikit. Macam kita gaji bulan lah. Boleh tak bos tu nak bagi gaji seketul setahun terus? Boleh. Tapi kalau bagi kan habis terus. Jadi dia bagi ikut ikut bulan. Macam tu. Macam orang makan gaji hari, ada setengah kerja dia gaji hari. Macam tu lah. Hari ni banyak ni, hari ni banyak ni, hari ni banyak ni. Gitu. Kan? Itu contoh lah nak ceritanya. Itulah Allah dah tentu siap lah. Jadi sebenarnya kita ni kaya, Allah bagi kat kita. Jadi syukur kepada Allah. Rezekinya banyak dah Allah bagi. Dan Allah dah tentu siap berapa rezeki dia. Lain-lain orang lah. Lain orang, lain rezeki Allah bagi. Dan lain-lainnya. Dan segala-gala yang bak lain. Rezeki jangan pandang duit je. Rezeki ni termasuk segala nikmat. Kesihatan, makan minum. Kan? Kadang ada orang duit banyak, makan tak boleh. Kita duit tak banyak, makan semua boleh. Orang kata jaga makan. Kawan saya beritahu kan, jaga makan tu bukan maksud dia jaga makan, tapi jaga je makan. Asal jaga je makan. Atau kata jaga makan. Ataupun orang kata makan sikit. Bukan makan sikit tu, sikit je dia makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Itulah kita, orang makan saja. Rezeki Allah bagi banyak. Atau walaupun kita bukan kaya sangat, tapi makan aja ada je rezeki dia. Kadang tak ada dengan duit pun. Gigi masjid kan, orang masjid ada orang buat kenduri ke apa, makan sekali ramai-ramai. Rezeki tu. Kan? Ni musim-musim cuti sekolah lah, banyak kenduri. Silap-silap gantung periuk aja, kan? Derek kenduri. Kan? Bawa balik lah tu ungkos. Tuan rumah tak kata apa pun, dia pergi dapur. Ambil ni, ungkos. Sekati, tak boleh tau. Kalau tuan rumah tak izin, tak boleh. Sebab lauk tu milik tuan rumah. Jadi kalau nak bawa balik lauk, kena minta izin dulu. Boleh tak? Saya nak bungkus bawa balik. Tuan rumah katalah, bukan orang lain. Nak kawan dari kecil lagi kita, siap jiran sebelah lagi. Aku tak bagi, kata. Ingatkan nak bagi, rupanya tak bagi. Tak bagi, tak boleh.
Balik nonong itu monyok ungkir balik. Tak apa. Dah orang tak lagi. Kena tanya dulu. Kadang-kadang kan. Satu lagi PM kita kadang-kadang. Nah, yang dijemput kita. Tiba-tiba kebetulan adik kita ke siapa datang rumah. Kita nak pergi makan kenduri, kita bawa dia sekali. Haram. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang tu tak dijemput. Jadi kalau nak bawa juga, tanya dulu tuan rumah. Ni kebetulan adik saya ada sekali, boleh tak saya bawa dia pergi kenduri awak ni? Boleh, tak ada masalah. Dia kata boleh, baru beri. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kan? Tak boleh. Walau kawan baik macam mana pun, kena minta izin dulu. Kalau dah termakan Ustaz, lama kata kena ganti balik nilai makanan tu. Nilai di pasaran makanan dia kira macam kedai makan kita. Ambil apa tadi? Dia tanya. Ayam 2 ketul. Dia kira 2 ketul berapa ringgit? Kira balik, bagi balik harga duit tu dekat tuan rumah. Tu satu, PL lagi. Macam-macam PL orang kita ni. Malah basuh tangan, pergi paik jauh. Dia ambil air sirap buat basuh tangan. Tak boleh. Air sirap untuk minum, bukan untuk basuh tangan. Banyak habis tunggang langgar. Sebab apa? Ilmu tak ada, main hentam saja. Tu jadi. Akhirnya pergi makan kenduri pun boleh dosa. Na'udzubillah. Kan tak? Tu. Sentuh sikit bab tu lah. Baik, sambung balik kita tadi. Rezekinya dan lain-lain hal daripada baik atau jahat. Semualah apa yang ditakdirkan dia tu berlaku kebaikan ke atau kejahatan ke, semua telah Allah tentukan pada masa ni, iaitu namanya tanjizi qadim tu, dan tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Allah tulis semua dah. Pandai atau bodoh, jadi pandai ke, jadi bodoh ke, jadi pergi mengaji masjid lama tepeng ke tak pergi mengaji ke, semua tulis. Ni kita boleh hadir sini, ni dah tulis dah ni. Allah dah tulis di Lauh Mahfuz. Hari sekian-sekian ni dia akan hadir sini. Mengaji kuliah, gini. Tahu dah semua. Lepas tu bila kita dapat buat benda baik, syukur. Tu yang dia ajar lepas sembahyang, zikir Alhamdulillah 33 kali. Supaya kita rasa syukur. Apa yang kita buat baik ni sebenarnya Allah dah tetap dah. Allah syukur. Bukan pasal kita. Bukan sebab kita rajin ibadah. Bukan sebab kita bagus. Tak. Allah yang pilih kita sebagai ketentuannya. Tetap kita ni jadi ahli ibadat. Jadi orang yang rajin buat ibadat. Jadi rajin pergi sembahyang masjid dan sebagainya. Bukan pasal kita bagus ke apa. Tak. Allah pilih kita. Kalau Allah tak pilih, kita tak ada sini. Kalau Allah tak pilih, kita tengah cocok langit tu. Tahu? Fever night. Joget kat kelab malam tu. Kan? Disco bagai apa semua. Kan? Tu. Jadi ni Allah pilih. Tu yang pergi sana apa semua tu Allah dah tetap dia macam tu. Kejahatan dia tu. Kita ni Allah pilih jadi watak yang baik. Jadi hamba yang baik. Syukur. Alhamdulillah. Ini dari segi hakikat. Dari segi hakikatnya. Pandai atau bodoh. Kan? Jadi pandai ke, jadi bodoh ke. Kaya atau miskin. Semua Allah dah tentu dah. Jadi kaya ke, jadi miskin ke. Jadi dalam hidup ni bukan masalahnya kaya ke miskin. Pandai ke bodoh. Tapi kehidupan ini adalah redha tak redha. Tu je. Kan? Kalau mu kaya tapi mu tak redha, tak ada guna tak? Kalau mu miskin tapi tak redha, tak ada guna tak? Kaya miskin itu asam garam kehidupan je. Pandai bodoh tu asam garam kehidupan je. Jangan bagi alasan tak boleh nak melaksanakan ibadah, tak boleh nak buat amal. Orang pandai cara amalnya mengajar. Orang bodoh cara amalnya mengaji. Dua-dua pahala. Nampak? Yang pandai boleh dapat pahala, yang bodoh pun boleh dapat pahala. Orang kaya cara amalnya sedekah sebab dia kaya banyak duit. Orang miskin cara beramalnya sabar. Mana? Jadi ada bahagian masing-masing. Jadi apa alasan kita? Tak? Tidak ada sebarang alasan di sisinya Allah. Buatlah apa kita boleh buat. Tugas kita ni sebab tu gini, tuan-tuan. Cuba fikir, kenapa hidup kita stres? Bila dah stres kena pula penyakit. Kan? Sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Okey, kenapa hidup kita stres? Sebab kita nak apa yang kita nak. Tu stres. Kita nak apa yang kita nak. Contoh, kita nak kaya. Tapi kita kerja biasa-biasa je, gaji pun kecil. Akhirnya kita pulun nak kejar yang target yang kita nak dapat tu supaya kita setara dengan kawan-kawan.
Kawan tengok pakai kereta hebat-hebat, kita pun nak kereta hebat-hebat lah. Kita pun pulun kau. Akhirnya hidup tertekan. Kan? Kena pula duit yang kita kumpul tu pula bini pula ambil. Lagi stres. Kita dah kumpul nak beli kereta macam kawan ni. Nak bini ambil, anak ambil. Mula. Lepas tu marah pula bini, gaduh dengan bini, gaduh pula dengan anak. Aduh punca. Sebab apa? Sebab kita nak apa yang kita nak. Tapi kalau kita nak apa yang Allah nak, tak ada stres. Apa maksud kita nak apa yang Allah nak? Kita buat kerja kita macam biasa, selebihnya serahkan kepada Allah. Kalau Allah rezekikan kita boleh pakai kereta sedap, tak apa, Alhamdulillah. Kalau Allah rezekikan kita boleh ada rumah, orang cakap apa, agak selesa, Alhamdulillah. Kalau Allah rezekikan tak ada, syukur apa yang ada, maka hilang stres. Tu je kunci dia. Tak payah makan pil, pergi camp motivasi. Orang buat camp motivasi tu pun bisnes tak? Kan? Dia nak siapa peserta masuk seorang 200 bayar kan? Keluar tak boleh bayar, lagi stres. Yang tukang buat pula peserta tak nak bayar pun stres juga. Tapi buat motivasi untuk hilang stres, dua-dua stres. Nak jadi kembali kepada Allah, tu je kunci dia. Kembali pada Allah, serahkan urusan ni pada Allah, tu namanya tawakal. Serah pada Allah. Ya Allah, aku buat dah, aku kerja dah, aku buat kerja dah, aku meniaga dah, aku usaha dah, selebihnya aku serah padamu ya Allah. Jadilah, tak jadi pun tak apa. Tak jadi aku akan terus buat. Kalau jadi aku syukur sangat. Gitu sudah. Syukur dan sabar. Itu je kunci dia. Dapat nikmat syukur, tak dapat nikmat sabar. Itu je. Main dua tu je. Macam kita bawa kereta lah. Jalan lurus tekan minyak, jalan corner break. Gitu je. Dalam perjalanan jalan raya kita. Kadang tekan minyak, kadang break, kadang tekan minyak, kadang break, gitulah. Dia tekan minyak saja tak boleh, jatuh gaung. Tekan break saja tak sampai-sampai lah. Macam itulah dalam hidup juga. Kan? Gitu. Syukur semua benda, kan? Tak jadi juga. Sabar semua benda, semua nikmat saja tak jadi juga. Semua bala saja tak jadi juga. Jadi hidup ni Allah imbangkan dia. Ada dapat kebaikan, kadang dapat mudarat. Allah nak uji kita, berimbang-imbang, kan? Supaya ada syukurnya, ada sabarnya, gitu. Gitu. Baik. Daripada baik atau jahat, pandai semua dah. Selesai yang kedua. Yang ketiga, ketentuan yang dinamakan qabdah. Qabdah. Nama dia. Qabdah ni bahasa mudah fahamnya makna genggam. Tapi jangan faham Allah genggam, Allah ada tangan batu genggam, kan? Itu jadi Wahabi tu, itu jadi mujassimah. Nak menjisimkan Allah, bayang Allah ada tangan pula, bukan. Maksud genggaman ni dia kata di dalam kurungan, di dalam genggaman kudrah Tuhan. Maksud dalam genggaman ni maknanya macam mana cakap, Allah hulkan dia, Allah biarkan dia. Allah duduk dalam kekuasaan Allah, Allah tengok biar gitu. Contoh ni, kita ni dalam qabdah Allah, dalam alam dunia ni, kita sedang di qabdah Allah. Maknanya kita ni dihulkan Allah ataupun dibiarkan Allah nak tengok sejauh mana kita dalam hidup kita ni. Kita nak buat apa, kita buat macam mana, kehidupan kita ni macam mana. Ni itu yang dicerita, ada yang usaha, ada yang tak ada usaha, macam tu. Ni kita baca ni. Kita baca dulu. Baca kan bro, faham? Pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan. Tadi ke Tanjizi Qadim baru saja berbentuk ketentuan Allah. Allah tentukan umur dia, rezeki dia dan semua perkara. Sekarang ni pada qabdah ni meluluskan, yang sebenarnya dia ada kait dengan Tanjizi hadis pula, iaitu Allah menunaikannya atau meluluskan apa yang ditentukan itu. Lulus ni maknanya berlakulah pelaksanaan dia. Pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan atau tiada diluluskan, maksudnya adalah ketentuan ini ada di dalam timbangan Allah. Masa ni lah bila dah terjadi makhluk ni, makhluk dah tercipta, maka ikut Allah. Allah nak bagi dia rezeki yang macam mana yang telah Allah tentukan, itu Tanjizi Qadim tu. Kemudian qabdah ni Allah nak bagi macam mana, nak lulus ke tak lulus ke nak bagi ke tak bagi, itu semua hak Allah, kuasa Allah, kan? Maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia. Itu yang kata tadi tu,
Ni macam contoh dalam kehidupan kita ni, Allah perhati kita, Allah tengok gerak geri kita terhadap kepada usaha kita. Usaha kita macam mana, kemahuan dan permohonannya. Orang kalau nak dia mesti apa? Orang kalau nak dia mesti tak. Situ Allah nak tengok. Itu maksud kesungguhan. Orang kalau sampai tak meminta, itu artinya tidak mahu atau tak bersungguh. Nampak? Jadi Allah kalau dia pun tak bersungguh, Allah nak bagi. Sebab tu kita kena minta syurga. Bukan buat relax aja, tak apa. Nak bagi, Allah nak bagi sudah. Bukan macam tu. Kita kena mohon, kena minta. Sebab apa? Sebab kita hamba. Oleh ke ni macam hamba ni maksud miskin, apa tak ada. Dia orang yang susah, bukan kita nak kata ke dia tak, tapi nak bagi contoh mudah faham. Contoh orang yang mengemis, orang yang susah kan, dia tak ada harta, tak ada apa, dia duduk tapi nak bagi contoh mudah faham. Contoh orang yang mengemis, orang yang susah kan, dia tak ada harta, tak ada apa, dia duduk kat kaki lima tu pakai kotak apa semua, duduk situ kan. Bila orang lalu lalang, dia minta ke tak minta? Bila dia rasa dia susah, dia akan minta. Dia akan tanda tangan, bang, bagi sikit bang, lapar perut orang, tak makan lagi bang. Tak? Boleh tak? Dia tu ngemis, apam tak ada, lepas tu duduk silang kaki siap. Action lah tu, muka angkat kepala dongak. Orang lalu, lalu bubuh lah sikit. Ada, boleh minta tu. Orang memang bubuh kaki atau muka dia. Wah hajar tu, hang dah lah susah, wah hajar pula cara minta. Macam tu. Sama lah kita. Sebab tu kita kena kenal diri kita. Kalau kita rasa kita kaya, kita tak berhajat pada Allah yang maha kaya. Sebab kita rasa macam kita dah ada dah apa semua. Lepas tu kita jadi sombong. Lepas tu hati-hati. Kaya tak salah, tapi jangan merasa kaya. Itu masalah. Ada rezeki banyak tak apa, tapi jangan rasa macam kita dah sempurna rezeki. So Allah bagi tergolek baru tahu. Masa tu baru nak tengadah. Kan? Jadi mana kita kenal diri kita ni, aku hamba, aku lemah, aku lalai, aku serba kekurangan. Minta pada Allah. Bila kita minta, macam mana cara minta? Minta yang sungguh-sungguh, tanda tangan, ya Allah. Ni kadang tanda tangan macam malas ya. Duduk atas peha tangan. Ingat doa pada Allah gitu kan? Boleh orang mengemis yang minta kat orang. Dema lah. Singgit lah, singgit. Lalu dia orang tengok apa dia ni, tak sungguh. Dia sungguh, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi bila benda yang berhajat sangat, kita akan sungguh. Betul tak? Contoh anak kita, bukanlah doa, contoh aja. Anak aksiden, masuk hospital, tu doktor tengah berusaha keras kat dalam bilik pembedahan. Kita kat luar jadi macam mana? Allah tolong ya Allah. Kita pergi masjid apa semua doa, ya Allah tolong saya ya Allah. Tu. Sebab apa? Sebab masa tu baru sedar kita ni hamba. Dan masa senang dia asal tak minta dia tu. Masa sehat itu kenapa tak minta dia tu? Sebab kita rasa sehat, nak minta apa ya? Dia tak nampak yang bagi sehat tu Allah. Bila dah susah barulah Allah. Patutnya sama. Semasa senang pun kita minta Allah, masa susah pun kita minta Allah. Latihkan diri kita macam tu, kehambaan. Itu kehambaan. Sebab tu sesetengah ulama-ulama wali-wali Allah ni, ahli sufi, dia lebih memilih hidup dalam susah. Sebab dia takut kalau dia senang dia lupa Allah. Tapi tak bermaksud Islam melarang kita jadi orang yang ada kesenangan, yakni makna ada duit dan sebagainya, tak salah kan. Tapi nak jaga itulah, takut kita tak mampu jaga hati ni. Sebab tu ahli sufi kan, dia tak nak kejar kekayaan. Dia pilih hidup yang orang cakap sederhana, kesusahan dan sebagainya. Saya tengok guru saya lah, Tok Guru Siddiq Noh. Kadang orang nak bagi tu, nak bagi ni, dia tolak lah kan. Hari tu dengar kata lah, ada pegawai apa ni, depa datang bagi tahu nak minta biodata Tok Guru apa semua. Sebab dia kata hari tu lah, ni cerita lama dah ni, hari tu keputeraan Sultan Perak, depa nak bagi anugerah kat Tok Guru. Anugerah apa tak tahulah. Tu kata tak sah, kata payah lagi nak jaga, kata duk gini sudah. Itu je dia. Pernah tak ada orang datang jumpa dia? Kami dulu kan, ingat tak kami dulu ada jual sos dengan kicap? Memang tak ada lah kan. Dulu ada sos kicap.
Lepas tu ada orang datang, businessman lah datang. Saya rasa sos Tok Guru ni sedap Tok Guru. Apa kata kita nak eksport ke luar negara? Kita nak eksport kontena 3 biji ke 4 biji kontena kita hantar ke Indonesia apa semua gini-gini. Tok Guru gelak kata. Kontena aku tak erti kata dia. Kalau apa buatlah aku jual gini sudahlah kata. Oi pening dia kata nanti pening. Aku sibuk tang tu aja kata. Udah. Aduh. Kita fikir padahal dia ada jalan dan ada ruang. Allah buka dah kalau nak kejar kekayaan boleh lah. Tapi tak apa lah, hidup gini sudah lah kata. Ini satu contoh kan, macam contoh Ustaz Azhar Idrus. Dia terkenal. Dia tak payah kata muka dia, letak nama dia saja laku. Berapa banyak syarikat nak pakai nama dia, nak jadikan dia duta syarikat kan, letak nama ataupun letak logo, letak muka dia tepek sikit je, jubah Ustaz Azhar, jubah UAI Ustaz Azhar Idrus, kopiah UAI. Tak lagi laku lah, budak-budak yang minat dia apa semua pakat nak beli kan. Tapi dia tak payah nak pening-pening, dia terang ngajar gitu sudah kan. Kalau nak bahagian, nak boleh kejar nak bahagian dunia kan, macam-macam orang nak jadikan duta ke apa ke, tajaan ke apa ke, macam-macam kan. Lepas tu Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah pernah cakap pada baginda Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, nak tak aku jadikan bukit-bukit di keliling Kaabah itu berubah jadi emas. Kaabah ni dia duduk di lembah bawah. Kalau sebab tu kalau kita perasan, keliling Kaabah dia naik kan, bukit Ajiat apa semua, sebab keliling Kaabah semua bukit, Kaabah tengah-tengah. Jadi kata Allah pada Nabi, nak tak aku ubah bukit-bukit ni jadi emas, dan semua emas tu untuk kamu. Kalau kita jadi Nabi macam boleh tak kata? Kalau boleh bukit belakang sekali, tak tambah lagi kata kita. Nah, Nabi jawab apa? Nabi kata tak payah, tak mau, tak usah kata. Cukuplah engkau bagi sehari aku makan, sehari aku lapar, kata Nabi pada Allah. Sehari makan, sehari lapar. Allah tanya kenapa? Allah tanya kenapa tu bukan Allah tak tahu, tapi sebagai pelajaran pada kita supaya Nabi jawab kan. Nabi kata, masa aku makan aku akan timbul rasa syukur, masa aku lapar supaya timbul rasa sabar. Kerana syukur dan sabar itulah yang menjadikan aku kekasih kepada Allah. Aduh kehidupan. Tapi nak ceritanya bukanlah sampai jadi haram kalau kita ni ada duit. Tak, Islam bukan sampai suruh semua orang jadi miskin, tidak. Cumanya kalau dah tahu kita ada rezeki lebih atau duit banyak, hati-hati, jaga. Jangan sampai lupa daratan. Jadi kongsi-kongsikan. Kita dah selalu sangat pergi umrah, bagilah pula orang lain pergi dengan kita taja dia. Kita boleh kata tiap-tiap tahun pergi umrah. Contohlah kata sebab duit banyak, bisnes maju kan. Sekali-sekala bagilah orang lain pula. Kadang-kadang tu adik-beradik sendiri tak pergi lagi. Dia abang dia kaya, adik dia susah, adik dia kerja biasa-biasa je. Kita ada duit lebih. Adik-adik kamu pergi umrah. Bawa dengan mak kita sekali pergi. Kan? Saya tak ada duit bang. Tak apa, abang bayar semua. Pahala lagi besar. Saya silap double pahala kalau kita pergi sendiri. Kalau kita pergi dapat jelah pahala umrah, tapi kita bawa orang. Kita suruh orang pergi, lagi hebat. Tapi nak korban sampai tahap tu. Sebab tu Nabi kata, nak memberi hadiah pada orang ialah benda yang paling kita sayang. Tu payah. Dan benda tu baru. Kita bagi kat Mahat Tafiq, jubah-jubah yang dah lusuh, ada koyak tengah, celah ketiak koyak. Ni Ustaz, ni jubah saya tak pakai dah katanya. Bagilah kat budak-budak. Budak tu sarung, keluar kot celah ni tangan. Kenapa keluar kot sini Ustaz? Rupanya koyak sini. Ada. La ilaha illallah. Bukanlah apa kita mungkin tidak, tapi ialah ini. Bila kita nak berilah yang terbaik. Kerana itulah yang termahal. Allah akan ganjarkan kepada kita. Tu nak cerita ni. Jadi Allah akan tengok gerak-geri kita ni dalam kehidupan gini kita dalam kubdah ni. Allah tengok kita terhadap kepada usaha kemahuan kita, permohonan kita. Macam mana kita sungguh-sungguh. Kalau betul kita kata nak syurga, mana sungguhnya nak syurga. Allah tengok kita sekarang ni. Sungguh tak mengaji, kan? Tengok pula ustaz tak berhenti-berhenti lagi, tengok jam. Lemak tak berhenti lagi. Ada tu nak test, Allah nak test tu. Kesungguhan kita tu. Kehadrat Tuhan. Keadaan manusia itu sebab tu hasilnya apa jadi? Ada yang bersungguh-sungguh berusaha dan meminta supaya ditambah lagi rezekinya. Ada yang
bersungguh-sungguh pula nak buat kerja apa semua, cari rezeki kan untuk anak bini apa semua, kemudian siap lagi dia doa minta, ya Allah tambahlah rezeki aku. Dan orang yang minta Allah bagi, orang yang sungguh-sungguh Allah bagi. Sebab tu ada istilah ulama kata manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat hasilnya. Dan ada bersungguh menjaga kesihatan, ada yang ni jaga kesihatan betul-betul, jaga kesihatan kan, dengan berubat, penuh ubat, satu tapuai ubat saja. Kan mana sungguh-sungguh jaga kesihatan, serta mohon panjang umur, doa pula selalu, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah panjangkanlah. Cuma kita kena faham panjang umur ni boleh dengan dua makna. Satu, memang umurnya dipanjangkan, lewatlah meninggalnya tu, mungkin sampai 100 tahun ke apa, tak tahulah kan, itu ikut rezeki Allah bagilah. Satu lagi, umurnya tetap biasa juga, mati 20, mati 60, tapi panjang umur juga dengan maksud lepas dia mati tu pahalanya berjalan macam dia hidup. Contoh Imam Syafi'i, contoh Imam Syafi'i, mazhab kita, imam kita. Sekarang ni di kuburnya Imam Syafi'i orang cakap apa, berduyun-duyun pahala duk masuk. Berapa tak duyun-duyun masuk? Semua kita beramal ni ikut siapa? Ikut mazhab Imam Syafi'i. Ustaz-ustaz duk mengajar kitab mazhab Imam Syafi'i, semua hasil daripada apa yang diusaha masa dia hidup dulu. Dia karang kitab, madu kitab dia orang mengaji, sampai sekarang orang mengaji kitab dia lagi kan. Berduyun pok tak berhenti masuk, macam dia masih hidup. Sebab tu kata guru kami, kata Tok Usidikno, ulama-ulama ni kalau meninggal, orang tak kata macam arwah kan, orang panggil nama dia macam masih dia hidup. Sebab tu orang tak panggil arwah Imam Syafi'i, orang tak panggil gitu, orang panggil Imam Syafi'i. Masa hidup pun orang panggil Imam Syafi'i, sudah meninggal wafat pun tetap orang panggil Imam Syafi'i, seolah-olah macam dia masih hidup. Itu maksud panjang umur kata ulama. Kita moga-moga panjang umur kat situ kan, panjang umur itu. Jadi kita kena usahalah apa yang kita mampu buat, sumbangan kita terhadap agama ni, terhadap Islam. Buatlah apa yang boleh buat. Panjang umur dan setengah pula manusia sudah memadai apa yang ada dan tidak ia bersungguh berusaha. Ada setengah manusia dia rasa macam dia dah cukup, duit dia banyak, kaya, jadi dia tak bersungguh dalam meminta pada Allah, dia tak bersungguh dalam usaha. Dan ada separuh tidak berusaha, langsung tak usaha pun ada kak, dan tiada berkemahuan, dan apa-apa kemahuan pun tak ada. Kemahuan nak masuk syurga ke apa ke tak ada. Dia tak pernah minta pun, sebab dia rasa macam hidup dia ni dah selesai, hidup dia kat dunia ni pun dah macam syurga bagi dia. Ada saya pengalaman ni, macam-macam orang kita jumpa, kadang orang duit banyak tau. Banyak duit. Kadang dia adalah satu orang ni, kita tak sebutlah nama dia. Dia datang pondok kami, dia jumpa tok guru. Dia bawa beg ni, ada PA dia, orang kanan dia bawa beg. Bila dia nak salam kat tok guru tu, dia panggil PA dia dulu, dia selut tangan dalam beg gitu. Cukup berapa yang lekat kat tangan tu semua dia bagi. Macam tu duit. La ilaha illallah. Kita cukup tak? Lepas tu kira dulu, letak balik. Letak balik, bagi yang kita boleh bagi je. Ni dah cukup buk, bagi tu. La ilaha illallah. Dekat duit tu main-main gitu lah duit. 1,000 tu macam sposin bagi dia. Kita 1,000 cium. Sebab apa? Sebab kita tahu nak dapat tu payahnya, susah, berletih peluh habis nak boleh dapat duit tu kan. Dia ada orang mudah, ada orang macam-macam kita jumpa, ada sebulan gaji dekat ratus ribu, bukan gaji, dia punya income bisnes, selalu bisnes lah, gaji tak ada macam tu. Kalau bisnes, income untung sebulan kadang kat 500,000 sebulan, juta pun ada. Kaya duit. Ada saya jumpa sebulan sekali pergi umrah. Dia buat Mekah Madinah macam sebelah rumah dia. Sebulan sekali pergi umrah. Bulan depan pergi pula. Kalau pergi bawa orang, taja orang ambil pula tu. Kadang selalu pergi dengan dia 10 orang, dia pilih kawan-kawan dia 10 ikut pergi. Free, dia taja semua. Taja pula bukan lelaki-lelaki, hotel paling dekat. Semua package VIP. Bukan naik bas macam orang biasa ni, naik kereta, apa nama kereta besar tu, GMC tu. Naik kereta tu pula. Lepas tu ada salah seorang tu AJK Masjid. Dia ni orang susah, orang kerja bendang je. Dia kata dia dapat lah, kawan dia tu orang kaya, bisnes. Dia tokek kedai perabot dekat 11 cawangan, kedai perabot dia saja.
Kan? Jadi dia taja kawan dia ni yang kerja bendang ni, orang susah, dia taja buat pergi umrah, nangis dia kata. Kan? Dia bawa naik atas tu, menara jam yang tinggi atas tu, sajalah duk tengok dari pemandangan daripada atas. Orang lain kalau nak naik kena bayar 150 rial. Kan? Tapi kena beratur panjang. Dia bayar seorang 300 rial VIP tolong bawa naik atas. Potong habis semua orang naik atas. Naik kapal terbang seat paling depan tu. Tapi bukan depan pilot lah, belakang. Depan pilot itu nak mampu nama. Kan? Tapi makna kata apa nama? Bisnesnya. Oh, selesa kata. Ya Allah Ustaz, dia kata saya tak pernah pergi umrah, tiba-tiba sekali pergi umrah Allah bagi macam ni. Aduh kata. Tu saya cakap ini Allah pilih tu, Allah cakap. Bukan duit dia pun, duit orang, tapi orang bagi, orang taja dia. Tu ada tu amalan yang dia tu muda lagi, cakap saya panggil dia abang lah. Ya, ada tu amalan yang abang ada buat, abang buat dengan penuh keikhlasan, teruskan buat. Allah bayar keikhlasan abang tu macam ni, dapat pergi umrah, dah lah first time pergi umrah, sebab tu dilayan VIP semua, hotel dekat lah, orang lain kumpul-kumpul duit punya payah, dapat pula hotel jauh pula tu. Ni dah mudah ni. Allah lihat tu, dia menangis, dia kata menangis dia. Sebab tu kita kalau ada duit kaya sikit, tolong orang susah. Tak usah tolong atau nak raih orang yang memang dah kaya. Dia bukan nilai sangat. Tapi kalau orang susah, dia hargai apa yang dia dapat tu, sebab dia nak dapat tu susah. Macam kita kenduri kahwin kan, selalu kita kadang-kadang orang cakap apa, pemilih-milih. Kalau orang kaya, kad dia keras kan. Kalau yang orang biasa ni jenis macam lembik-lembik gitu ya kan. Telur pula lain pula tu, telur dia. Telur orang kaya ada angsa. Balut dengan angsa kan. Telur orang biasa ni balut dengan tisu gitu, itu pun terkeluar, pecah lah. Satu telur sikit letak, keluar telur putih dia. Anda nampak? Jangan macam tu, terbalikkan. Meja, okey, meja VIP jangan bagi datuk-datuk ke orang kaya, tak lah. Mereka suruh beratur kat buffet tu. Yang meja VIP ni tulis VIP pula tu. Kalau ada kapet merah apa semua, nampak ada pakcik-pakcik macam orang susah naik motor kat cai. Pakcik sini, duduk sini. Tak, saya ambil kat buffet ni. Dah pakcik duduk sini, kami layan pakcik. Menangis, tak jadi try buat tengok. Nangis tak jadi makan tu pun. Itu tak benar orang layan saya macam ni, dia kata. Betul. Walau orang susah ni, dia orang menangis, dia hargai dia. Ada saya tengok satu video tu, dia buat macam ni lah, orang cakap apa, uji kaji ke masyarakat ni kan. Tapi ni orang putih dekat mereka tu, dia tengok orang gelandangan ni, dia ambil 2 orang gelandangan, orang yang tak ada rumah ni. Jadi orang gelandangan ni disuruh lawan tangan. Siapa menang dapat $100. Lawan seorang tu menang dapat $1. Bagi $1 kat kawan yang menang tu. Kawan yang dapat $1 ni, dia kata tunggu jap, dia pergi kedai, dia pecah duit supaya jadi 50 $50 dia ambil, $50 lagi dia bagi kawan dia yang kalah lawan tangan tadi tu. Banyak orang tu tanya, kenapa kamu buat macam tu? Saya susah, dia pun susah, saya faham perasaan dia kan. Saya dapat 100, buat apa, saya kongsi dengan dia tu. Orang yang rasa susah, dia tahu macam mana erti susah kan. Kita dapat belah gitu kan. Tapi tak apalah, kita latih, belajar. Kalau kita ada rezeki lebih, bantu. Ni musim-musim nak Ramadan ni, rebutkan nama dalam more, buka puasa dan sebagainya, apa-apalah kan. Ataupun kadang-kadang kita sedekah yang tersembunyi, kita orang tak tahu, kita kita ni kadang bayar bil elektrik masjid ke apa ke, pandai-pandailah apa-apa yang kita buat, satu benda yang sangat ikhlas, insya-Allah batu tengoklah apa Allah nak bagi. Percayalah pada Allah. Jadi kita cukup setakat tu dulu, dan kita akan sambung yang keempat, sebab perbahasan keempat ni dipanjang sikit, nak urai dia. Jadi kita sampai yang ketiga tu saja. Jadi yang ketiga tu kubdahnya, maknanya sekarang ni kita dalam situasi kubdah lah ni. Allah sedang memerhatikan gerak geri kita, kesungguhan kita macam mana, keikhlasan kita macam mana, permohonan kita macam mana. Ni buktikanlah. Buat sesuatu jangan dibuktikan pada makhluk manusia, buktikan pada Allah. InsyaAllah Allah murah dan luaskan rezeki. Gitu kan. Jadi cukup sekadar tu, dan kita akan sambung yang keempat. Boleh. Tak ada. Doa boleh mengubah, tak ada.
Dia kalau nak kupas panjang sebenarnya. Dia dalam bab kita ni lah nanti dia ada cerita, tapi sebab dah tanya saya buka sikit je. Okey, dia sebenarnya gini. Dia ada istilah yang namanya syariat dan hakikat. Syariat lain, hakikat lain. Jangan kita campur aduk. Dari segi syariat, doa boleh mengubah takdir. Doa boleh mengubah takdir. Yang kita belajar ni syariat lah tadi ni. Lepas tu yang Allah tengok gerak-geri kita minta tak minta, kita mohon tak mohon. Kalau kita mohon, Allah bagi. Kan? Kalau kita minta, Allah macam kita minta panjang umur, Allah panjangkan umur. Kita minta rezeki, Allah tambahkan rezeki. Itu dari segi syariatnya. Syariat ni maksudnya apa yang Quran sebut dan apa yang hadis sebut. Sebab tu dalam Quran disuruh kita derma, disuruh kita gini, Allah akan tambah rezeki, ayat-ayat Quran kata gitu. Hadis pun kata gitu. Siapa yang bagi sedekah, suka bersedekah, Allah akan panjangkan umur dan sebagainya. Jadi itu sebagai satu bentuk galakan. Jadi dari situ kata ulama, doa boleh mengubah takdir. Dengan sebab tadi dalil-dalil Quran dan dalil-dalil hadis dan keyakinan kita pada Allah tadi tu. Itu dari sudut syariat. Adapun dari sudut hakikat, kita kena faham juga setiap sesuatu ni semuanya dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam penentuan segala-galanya penentuan Allah. Kan? Bila sebut dan segala-galanya dalam penentuan Allah, makna kata ulama, doa dari segi hakikat pula, doa tidak boleh mengubah takdir dari segi hakikat. Sebab apa doa tak boleh mengubah takdir? Sebab bukan sebab kita doa baru Allah nak ubah. Hakikatnya Allah lah yang buat segala-galanya. Allah juga yang buat kita berdoa. Allah juga yang memberi apa yang kita doa. Jadi kata ulama, yang kita doa itulah sebagai satu isyarat kita akan dapat apa yang kita doa. Sebab apa? Sebab dengan berdoa tu pun Allah yang gerakkan sebenarnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu, Allah juga yang cipta segala perbuatan kamu. Perbuatan kamu berdoa, Allah yang buat. Allah yang buat kita duduk sini, Allah yang buat kita mengaji. Tanda kita boleh jadi alim sebab kita mengaji. Tandanya Allah gerakkan kita mengaji. Dengan mengaji nanti jadi alim pula. Alim tu pun Allah buat, mengaji tu pun Allah buat. Cuma dari segi syariat kita nampak kita alim sebab kita mengaji. Tapi hakikat semua Allah. Dari situ itu makna hakikat. Doa tak mengubah takdir. Kerana segalanya dalam ketentuan Allah belaka. Adapun dari segi syariat, ya doa mengubah takdir sebagai satu bentuk kita ni kena berusaha. Tadilah Allah tengok usaha kita, permohonan kita, minta kita. Itulah ahli sunnah wal jamaah, yang bermaksud itulah bezanya dengan Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah dia faham apa nama, kalau Jabariyah dia terpaksa. Terpaksa ni maksudnya kita tak boleh buat apa, kita mengikut je Allah. Itu Jabariyah. Qadariyah pula kita boleh buat apa saja kita nak buat, Allah serah segala urusan kat kita. Itu semua sesat. Jabariyah sesat, Qadariyah sesat. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ya kita ada usaha, tapi ingat segala usaha kita itu pun ketentuan Allah. Maksudnya itu. Maka kita gabungkan syariat dan hakikat tu. Barulah iman kita tu insya-Allah sempurna. Tak apa. Pelan-pelan mengaji lagi, lama-lama akan faham, akan nampak apa maksud dia. Okey, boleh? Jadi cukup sekadar tu dulu perbahasan akidah tauhid, ilmu tauhid kita pada pagi ini. Moga-moga sedikit sebanyak Allah bukakan kefahamannya kepada kita sehingga kita semakin faham dan semakin nampak kehidupan kita, dan akhirnya kita nampak segala kurniaan Allah, dan akhir sekali nampak Allah tu sendiri, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin.
wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Allahu akbar. Kejut. Bagus. Gila syarat dulu kejut.